kertas kerjanya bersama-sama kita semua. Terima kasih. Juga sekitar 15 minit. Dipersilakan. Baik. Terima kasih kepada PM Dr. Hishamuddin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera kepada semua yang hadir pada sesi kita pada tengah hari ini, insya-Allah. Alhamdulillah, pertamanya saya ni selaku pembentang yang terakhir, kita dah jamu minda kita dah jamu hati kita dah jamu benda-benda ilmu itu dah masuk dalam minda, akal dan juga dalam kalbu kita, insya-Allah. So insya-Allah lepas ni akan memberi satu refleksi yang baiklah dengan tingkah laku kita, pengamalan kita, hati kita, akhlak kita dengan ilmu-ilmu yang kita dapat, insya-Allah. So pertamanya, sebelum saya masuk tajuk ni, saya cubalah nak boleh nampak slide yang saya share ni? Boleh Dr. Hisham? Silakan. Alright. Baik, terima kasih pada Dr. Hisham. Okey, yang ni tajuk pembentangan saya pada petang ni, pada tengah hari ini. So ia berkisah tentang kalbu. So saya cuba hubung kaitkan bermula dengan ucap tama yang diberikan oleh Profesor Emeritus tadi, ucap tama yang pertama tadi. Bagaimana kalbu ni, sebab saya juga terpanggil sebenarnya nak tanya soalan, tapi moderator tadi tak benarkan, sebab penggunaan istilah al-qalb ini diambil daripada Arabic lah, perkataan bahasa Arab, perkataan qalbu. So sebabnya sebab di dalam konsep bahasa Arab, dia sebab kita ambil benda tu daripada bahasa, daripada budaya tamadun orang. Maksudnya kalbu ini daripada Al-Quran. Al-Quran ni dia sinonim dengan Arab. Dan saya nak hubung kaitkan bahawa paper saya ni juga ada kaitan dengan apa yang disebut oleh ucap tama, disebut oleh Prof tadi. So perkataan al-qalbu tadi, walaupun Prof dia ada bagi perkataan tahaluf kan tadi, perkataan tahaluf asiasi tadi, iaitu kerjasama politik, tapi mungkin konsep tu qalbu ni dia asal daripada perkataan qauf lamba. So dia konsep dia agak lain kalau kita nak terjemahkan kepada kalbu ataupun hati, ya. Jadi saya pun tak pasti bagaimana apa yang sebaiknya, seharmoninya untuk kita guna perkataan, supaya kita tak nak ambil konsep daripada Arab, tapi sebenarnya konsep daripada daripada yang lain, bukan daripada bahasa Malaysia. So saya cuba kaitkan dengan pembentang yang pertama tadi, Dr. Rosita cakap tentang pantun pun dia menggunakan perkataan-perkataan yang hubung kaitnya dengan bahasa Melayu dan juga Arab, sebab dalam tamadun Melayu kita tak boleh pisahkan dengan Islam. So Islam dia sinonim dengan Arab. So Melayu, Islam, Arab tu macam, lepas tu Islam juga tidak boleh dipisahkan dengan Al-Quran dan Sunnah. Di dalam Al-Quran Sunnah pastinya bahasa Arab. So konsep-konsep dia tu mungkin dia lain. Qalbu dengan hati dengan kalbu mungkin berbeza. Sebab tu dikekalkan al-qalbu itu. So saya juga nak kaitkan juga dengan pembentangan PM Dr. Syahidi tadi berkaitan dengan kefahaman. So di sini qalbu ini saya cuba nak bawa bahawa di dalam aspek qalbu di dalam Al-Quran disebut perkataan kefahaman itu, memahami itu, tafakkur, tafahum, ta'akul. Semua tu adalah istilah-istilah yang daripada Al-Quran. So yang ketiga dengan Dr. Said tadi memang sumber daripada Al-Quran, dan sebab di akhir pembentangan Dr. Said tadi juga menyebut tentang akhirnya hati kita, qalbu kita lah yang pemutusnya, bagaimana akhlak kita itu, ya. Kemudian saya nak kaitkan juga dengan PM Dr. Nora tadi, Nur Aizan tadi bercakap tentang online learning. Sebenarnya kita tak tahulah, sebab saya rasa kita sebagai pembimbing, pemberi maklumat, ya, kalau kita juga menggunakan qalbu, daripada qalbu kita, qalbu pendidik kepada qalbu pelajar, mungkin di situ boleh dikaitkan perbincangannya di situ dengan apa yang disebut oleh Prof PM Dr. Nur Aizan tadi. Kemudian last sekali dengan PM Dr. Suhaimi tadi tentang sejahtera lah.
pastinya qalbun salim, ya, perkataan istilah hati yang sejahtera akan melahirkan pemikiran yang idea, akan melahirkan akhlak yang baik, akan melahirkan positif, perkara-perkara yang positif kepada masyarakat khususnya. Ini permulaan dulu sebagai mukadimah. Sebab slide saya hanya 10 saja. Kalau tengok tadi rakan-rakan sahabat semua banyak juga slide. So saya mulalah, ya, tajuk saya ialah berkaitan dengan Al-Qalb sebagai teras pemikiran, analisis pandangan pakar. Sebab kalau kita tengok daripada Al-Quran seperti mana yang saya sebut tadi, Al-Quran memang sebutlah perkataan tafakkur, yaqilun, lahum qulubun la yaqiluna biha. Mereka berfikir tidak menggunakan, tetapi tidak menggunakan qalbun, tidak menggunakan hati mereka. Kenapa Al-Quran menggunakan istilah qalb? Ya, so bila kita telusuri pandangan-pandangan tafsiran daripada kitab turas berkaitan dengan ayat-ayat yang mempunyai perkataan qalb ini, so kita dapatilah, ya, al-qalb ini ada yang memberi pandangan, ya, contohnya Imam Al-Hakim At-Tirmizi di dalam kitabnya Bayan Al-Farq Baina Sadr wal Qalb wal fuad wal lub. Yang tu lagi lah, ada 4 lagi benda yang yang berkait dengan kefahaman, tafakur, tadabbur untuk kita nak capai sejahtera itu. So ada perbincangannya di dalam Al-Quran. So di dalam kitab yang disebutkan tadi, iaitu penulisnya Al-Hakim At-Tirmizi ni, yang mana qalb ini dia umpama mata air dan tempat munculnya ilmu, dan ilmu akan tertuang pada sadr, ya. Kalau ikut saya bagi rumusan lah, ya, kalau ikutnya mengikut pandangan Al-Hakim At-Tirmizi ni, ada empat itu. Yang pertama sadr, ya. Kemudian qalb, peringkat yang kedua qalb. Dekat al-qalb itulah tersimpannya ataupun tersimpannya ilmu, dan dekat al-qalb itu juganya mampu mencapai hakikat kebenaran sesuatu ilmu dekat qalb. Kemudian lepas qalb dia pergi lagi-lagi dalam, iaitu fuad, ya, di situ ma'rifatullah, di situ dekat fuad. Kemudian lagi dalam lub, ulul albab, kan, lub di situ adalah dia kata yang paling dalam sekali lah, ya. Tapi perbincangan di sini signifikannya sebab Al-Quran menyebut qalb itu terkait dengan yatafakkarun, yatadabbarun, yaqilun. So di sini perbincangan di sini ialah qalb. So bila kita tengok lagi, ada juga Muhammad Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali mentakrifkan qalb ni dari sudut dua perkara. Yang pertama dari sudut jasad. Jasad itu, qalb ini adalah jantung, ya, ada terkait dengan akal, otak. Satu lagi pentafsiran yang dibuat oleh Imam Al-Ghazali, al-qalb ini adalah kita kata sesuatu yang bersifat rohaniyah, iaitu di dalam situ ada sifat ketuhanan yang ada hubung kait dengan jantung, ya. Ada dua elemen yang dibawa oleh Imam Al-Ghazali. Kemudian Ibn Qayyim juga, dia kata al-qalb ni adalah tempat yang di situ bila kita berfikir menggunakan al-qalb, maka kita akan temui hidayah, petunjuk, dan daripada petunjuk itu akan dapat nur ala nur, di antara cahaya atas cahaya. So ini yang disebut oleh ulama turas, ulama yang sebab kitab-kitab turas tu, ulama-ulama yang sebelum ini menyebut begitu. Kemudian Sa'id Nursi pun menyatakan bahawa hakikat kebenaran alam ini, kita duk kaji tentang alam semua tu, boleh dibuat menerusi observation, melalui pemerhatian, kajian, pemikiran, tapi tak lupa pada qalb, ya. Itu pun disebut oleh Sa'id Nursi. Al-Atas pun sebut begitu juga. Proses ilmu itu, hikmah itu memberi makna kepada sesuatu ilmu itu. Makna itu adalah padanya melalui proses akal dan juga qalb, ya, sebab ada bersifat jasmani dan juga rohani di situ. Dan seterusnya daripada situ hikmah itu akan mencapailah ma'rifatullah. Ma'rifatullah itu kalau ikut kitab Al-Hakim At-Tirmizi tadi, dia level yang kedua, sebelum yang ke dalam sekali ialah lub, yang
ma'rifatullah, kemudian yang lub itu adalah barakah. Barakah itu pada lub. Apabila seseorang itu merasakan sesuatu itu berkat, dia dapat rasa berkat itu, maka itu dah sampai level lub. Dia dah guna lub dia tu untuk mengetahui terhijab segala apa ilmu yang Allah berikan. So itu apa yang ada di dalam turas, ya. Apa yang ada dalam turas yang diambil daripada Al-Quran sebagai sumber utama, dan kitab-kitab turas adalah dia punya untuk kita memahami daripada kitab-kitab turas. So rumusannya Al-Qab sebagai teras pemikiran. So daripada rumusan ini saya untuk kertas kerja ini, untuk conference ni, saya telah menemu bual 3 orang pakar yang untuk saya bertanyakan apa pandangan pakar berkaitan dengan Al-Qab sebagai teras pemikiran, ya. Itu satu soalan saja saya tanya pada 3 orang pakar ni. Pakar yang pertama merupakan dia bidang pakar, profesor daripada falsafah. Yang kedua profesor daripada pemikiran. Yang ketiga profesor daripada pendidikan. 3 orang ni memang profesor, tahap profesor, dan daripada bidang-bidang yang disebutkan tadi. So saya tanya bagaimana pandangan mereka. Saya kaitkanlah dengan penemuan-penemuan daripada turas, ya. So bagaimana pandangan mereka untuk kertas kerja ini. Sebenarnya sebelum tu nak bagi tahu, nak maklumkan bahawa ini adalah sedikit cebisan, sedikit himpunan maklumat, ataupun insya-Allah berharap menjadi ilmu pada diri sendiri daripada geran research saya yang bertajuk tentang kalbu juga, dan dikaitkan dengan kemahiran berfikir aras tinggi. So itu yang yang dalam geran lah, yang ni cebisan daripada apa yang ada di dalam geran tersebut. So okey, objektif pun satu saja untuk kertas kerja ini, iaitu saya cuba menganalisis pandangan 3 orang pakar itu tentang Qab sebagai teras pemikiran. Sebab saya tanya pun satu soalan, so dia punya jawapan dia tu saya record dan juga saya transcribekan. So saya telitilah, saya cuba keluarkan apakah perbincangan-perbincangan yang dibawa oleh 3 pakar tersebut. So saya rumuskan, ini metodologi yang saya pakai, dokumentasi, temu buah pakar, dan juga analisis tekstual, iaitu walaupun saya dapat daripada perbincangan tu saya dapat kesan, tapi lepas tu saya akan bincang sokongan kepada pandangan itu dengan hujah-hujah daripada turas lah, ya. Sebab tu menggunakan analisis tekstual, ada yang tersirat juga di situ. Kemudian okey, dan akhirnya saya merumuskan seperti ini. Hasil daripada 3 orang tadi, 3 orang tadi, ini 3 untuk kertas kerja ini. Sebenarnya ada banyak lagi yang yang untuk ni kalbu sebagai teras pemikiran yang ditanya pada banyak lagi ni, tapi untuk kertas kerja ni saya tarik 3 saja. So daripada 3 ini saya boleh buat kesimpulan begini. Yang pertama, pandangan pakar yang mendefinisikan pemikiran itu. Dia kata pemikiran ni jangan ingat pada kognitif saja, sebab pemikiran kena dikaitkan dalam konteks yang lebih holistik. Holistik tu saya yang letak, sebab dia kata pemikiran di sini terkaitlah dengan akhlak, iaitu efektif, dan juga psikomotor, sebab dia daripada pendidikan, ya. Ada 3 elemen ni. So itu adalah pemikiran, dia kata. Jadi saya guna istilah term holistik lah bagi menggambarkan pemikiran itu. So akal jadi Qab ni sesuai bila kita, sebab Qab ini ada sifat efektif dia di situ. Kalau orang pendidikan, dia kata Qab tu ada elemen emosi, ya, di situ spiritnya di situ. Dalam falsafah pendidikan kebangsaan pun kita ada 4 perkara tu kan, Jerry tu. Jadi jasmani, emosi dan rohani itu terletak dia pada Qab. Kita sedih pun pada Qab kan juga. So how to control, bagaimana kita mengawal Qab kita itu, so dibincangkan di situ, dia terkait dengan pemikiran, ya. Kemudian ada juga pandangan daripada pakar, daripada 3 orang tu, dia kata Qab itu adalah tempat simpannya prinsip dan nilai. So prinsip dan nilai ini saya melihat sebagai prinsip, melihat sebagai agama, ya. Kita
prinsip kita adalah agama kita, apa yang kita percaya. So apabila qalb ini menjadi sebagai tempat kita simpan agama kita, so dia ada connect, dia ada kesinambungan dengan akal yang kita berfikir. So dia sangat rapatlah dengan secara kognitif dan juga secara prinsip yang kita pegang tu. So maksudnya hasil daripada kita berfikir dengan pemikiran, memahami dengan al-qalb ini, dia akan padanya itu, resultnya itu, keputusannya itu akan menghasilkan prinsip yang jelas dan dalam tu juga ada nilai. So, selain itu ada juga yang ketiga ni, kombinasi akal dan qalb berupaya memberi kebenaran. Ada pakar yang menyebut begitu. Maksud dia kita buat research pun tentu kita nak mencapai truth, kebenaran, ya. Kebenaran di dalam penyelidikan, ya, kebenaran ataupun, tapi kalau biasanya kita sebut validity kan, adakah validity ataupun kesahan yang konvensional tu sama dengan kebenaran di dalam Islam? Pasti tak sama. Epistemologi pun tak sama, sumber untuk menentukan kebenaran itu pun dah tak sama. Validity yang di dalam kesahan dalam konvensional dengan kesahan, kalau kita nak guna juga istilah kesahan yang merujuk kepada kebenaran. Tapi di sini pakar menyatakan qalb boleh bagi benda tu. Sebab apa? Sebab dekat qalb tu ada prinsip dan nilai. So dekat prinsip dan nilai tu berupaya memberikan kebenaran, ya. Kemudian tadi yang terkait dengan Prof PM Dr. Suhaimi tadi sebut pasal sejahtera, ya. Jadi ada pakar yang menyebut tentang memang kita berfikir dengan qalb, tapi kena pastikan qalbun kita itu sejahtera. Barulah boleh menghasilkan sesuatu yang memberi kesan kepada orang lain. So bila saya fikir balik, macam itulah kalau kita belajar secara online learning pun, kalau qalb kita itu, maksudnya kita ada boleh bincang dari sudut qalbun salim pada yang memberi maklumat itu, untuk kata sampailah ke hati para anak-anak didik kita, ya. Dan juga qalbun salim. Lepas tu pakar juga bincang qalbun salim ini, dia kata qalbun hati kita tu, dia kena buang benda-benda yang tak elok. Ini apa kalau nak kaitkan dengan perbincangan Dr. Said tadi, akhlak yang baik tu, dekat hati tu kena buang benda-benda yang tak elok, ya. Benda-benda yang bersifat benda-benda mazmumah lah kan, benda-benda yang kena buang. Lepas kita kikih, kita buang benda tu, kena cepat-cepat masuk yang elok. Kalau kita tinggal biar kosong, tak jadi juga. Dia kata qalbun, bila kita dah kikir dah yang mazmumah tu, cemburu orang lain naik pangkat dan sebagainya tu, dah kikir betul-betul. Lepas tu biar kosong, memang tak jadi juga. Tak boleh dia punya connection tu kepada akal untuk mengeluarkan pandangan-pandangan yang bernas, tak jadi. Dia kena masukkan dengan salim. Salim tu sejahtera. Sejahtera tu itulah kebenaran yang kalau kita merujuk berprinsip kepada agama Islam, Allah lah di hati kita lah, ya, macam tu. Kemudian ada juga pandangan pakar yang merujuk kepada qalbun ni boleh jadi teras sebagai teras pemikiran apabila unsur emosi dan nilai daripada perspektif barat adalah tidak sama dengan unsur emosi dan nilai yang ada pada qalb. Barat jangan konvensional, jangan kita lupa mereka juga berbincang tentang spiritual, spirit, benda yang bersifat spiritual. Tapi spirit kita berbeza dengan spirit daripada konvensional. Spirit yang daripada al-qalb adalah spirit yang connect, yang berhubung dengan Allah, ya, yang menghubung dengan pencipta, ma'rifatullah, spirit di situ, untuk memberi qalbun kita itu mencapai qalbun yang sejahtera, ya. Itu yang saya boleh rumuskan, yang saya boleh hurai daripada perbincangan tiga orang pakar tu. So saya keluarkan persamaan-persamaan mereka dan saya bincang juga benda tu, qalbun salim contohnya, kebenaran, apa beza kebenaran yang konvensional dengan kita kalau kita buat research dan sebagainya. Sebab dia research dia terkait dengan pemikiran. Kita nak bagi kita nak menghasilkan finding ataupun dapatan yang benar, ya. Sebab itu beza dapatan kita itu dalam research kita berbeza dengan research yang konvensional, ya. Sebab kita bukan saja benar tapi barakah pada pada
pada dapatan kita tu. Tapi barokah itu ataupun kita kata berkat itu, kalau kita tengok seperti mana yang dihujahkan oleh Al-Hakim At-Tirmizi, dia kata barokah berkat itu akan capai apabila kita guna lub. Lub ni lub ini ialah dia hadir, dia akan capai apabila kita lepas dah dekat qalb. Mula sadr, kemudian qalbun, lepas tu fuad, lepas tu lub. Lub tu yang paling dalam. Ya, berkat itu ada pada lub. Ya, kita rupanya jauh lagi lah. Kadang mazmumah banyak lagi pada hati lah. Terutamanya saya lah banyak cakap macam ni ya. Okey, last kali kesimpulannya yang saya boleh buat kesimpulan, iaitu yang ni kesimpulan yang hasil daripada perbincangan yang saya buat di temu bual daripada pakar tersebut. So kesimpulannya, al-qalb sebagai teras kepada pemikiran merupakan prinsip yang hadir daripada agama Islam. Ya, agama Islam pastinya terkait dengan Al-Quran. Al-Quran menggunakan bahasa Arab. Ya, berupaya al-qalb berupaya meneliti hikmah dan kebenaran. Kebenaran, the truth itu, kebenaran itu tak sama dengan kesahan, validity yang konvensional, tapi kebenaran yang mengikut perspektif Islam. Manusia perlu berusaha mencapai qalbun salim. Ini tazkiyatun nafs. Tazkiyatun nafs iaitu pembersihan jiwa kita untuk mencapai qalbun salim, untuk kita berfikir ada hubung kaitnya heart kita itu untuk dikonekkan dengan akal untuk memberi satu ialah benda yang hikmah itu, pemikiran yang benar yang mampu mencapai ma'rifatullah ya. Okey, kemudian sebab saya ada juga terjumpa beberapa artikel yang dikaitkan dengan akal lah, bagaimana heart ini dia merembeskan enzim yang mana ada connection dengan serum brain, iaitu otak tu. So ada kita kata kesinambungan di antara otak dan juga enzim yang dirembeskan oleh jantung. So di situ sehingga itu. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohonlah pandangan, teguran daripada semua sahabat-sahabat yang ada dalam ni, insya-Allah. Terima kasih. Ya, sila Dr. Hisham. Alhamdulillah. Kerja saya dah semakin senang kerana Dr. Hana ni dah rangkum semua ke 6 tajuk dan dia dah kupas. Ya Allah. Itu kata nama BFF tu. Dia bantu kita. Alhamdulillah, ni kita dapat mendengar kena 6 topik yang saya kira sangat-sangat hebat, sangat-sangat bagus. Dan saya berharap, kita semua berharap agar ilmu yang kita peroleh pada hari ini mendapat berkatan dan boleh dikongsi pula kepada orang-orang lain. Dan insya-Allah saya kira pertengahan ini akan ada prosidingnya akan siap insya-Allah. Sepatutnya hari ini dah siap prosiding. Tapi kerana ada isu-isu teknikal yang